Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Aman. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram, Taman Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan Ibn Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 12, masih lagi berkaitan dengan mabadi' ilmu tauhid yang 10. Mabadi' sebagaimana kita sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lalu adalah perkataan jamak, plural kepada mabda'. Asal makna mabda' tempat permulaan. Mungkin kita boleh katakan perkara-perkara yang elementary, perkara-perkara yang asas dalam mempelajari satu ilmu ada 10. Salah satunya adalah ismuhu. Apakah nama ilmu ini? Jawapan, adapun ilmu ini namanya adalah yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu kalam, yang ketiga ilmu sifat, atau lebih popular di tempat kita ini kita kata ilmu sifat 20. Bahkan ada setengah tempat menamakan ilmu sifat 50, benda yang sama. Juga disebut usuluddin. Dan ada istilah yang mungkin agak jarang kita dengar, ilmu tauhid ini juga dipanggil al-fiqhul akbar, fiqh yang paling agung, yang paling besar. Kalau fiqh yang biasa itu kita biasa dengar belajar fiqh, belajar tentang hukum, mana yang wajib, mana yang sunat. Tapi kalau al-fiqhul akbar, fiqh yang paling besar, itu merujuk kepada ilmu tauhid. Maka semuanya itu nama bagi ilmu tauhid juga. Jadi tidak perlu ada pertikaian lah, kerana benda sama. Jangan pula kita sampai bertikai, kamu ni asyik-asyik ilmu tauhid. Sebab tu kita kena belajar usuluddin, itu asas agama kita, ya sama saja. Usuluddin, ilmu tauhid, nama yang berbeza merujuk kepada ilmu yang sama. Penerangan dinamakan ilmu tauhid kerana di dalamnya membicarakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid perkataan bahasa Arab daripada wahada yuwahhidu tauhidan.
boleh bermakna menyatukan. Misalnya ada orang menyeru kepada tauhidul ummah, menyatukan umat, ataupun tauhidul mauqif, menyatukan pendirian. Tapi tauhid di sini bukan dengan erti menyatukan, tetapi dengan erti mengesakan. Nanti akan diperincikan apabila kita sampai pada membincangkan sifat wahdaniyah insya-Allah, iaitu kerana di dalam ilmu tauhid ini membicarakan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada af'al. Zat, sifat sudah jadi macam bahasa Melayu, af'al belum lagi. Tapi kalau fi'il kita biasa dengar. Kadang-kadang orang tua kita tengok fi'il budak ni. Fi'il asalnya perkataan Arab berarti perbuatan. Af'al plural dia, jamaknya iaitu perbuatan-perbuatan. Secara ringkas, secara terperinci insya-Allah bila sampai masa membincangkan sifat wahdaniyah. Tetapi secara ringkas, mengesakan Allah pada zat berarti kita meyakini tidak ada zat selain daripada Allah sama seperti zat Allah, tak ada. Yang kedua, kita menafikan zat Allah itu terdiri daripada juzuk-juzuk, komponen-komponen bercantum, jadilah zat Allah, dinafikan. Kerana wahdaniyah ini sebenarnya nanti kita akan dapati ia adalah sifat salbiyah, sifat untuk menafikan yang tidak layak dengan Allah. Menafikan apa? Berbilang-bilang. Banyak yang lain sama je seperti Allah. Oh, tak ada. Tak ada yang sama seperti Allah. Dan zat Allah bukannya tersusun daripada juzuk-juzuk. Yang kedua, wahdaniyah itu sifat menafikan ada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala bersifat seperti sifat Allah, tidak ada. Di situ mungkin ada sebahagian tertanya-tanya, macam mana dikatakan tak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah? Kita ambil misalnya sifat sama, sifat pendengaran bagi Allah. Kan pada manusia juga ada sifat sama. Katanya tak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Maka perlu diterangkan bahawa yang sama hanya lafaz, makna dari lafaz tidak sama. Disebut dalam bahasa Arab ittihadul lafzi dunal makna. Sama pada lafaz tapi tidak sama pada makna. Sama ya, pada manusia juga kita sebut sama, pada Allah juga kita sebut sama. Tapi sama sebagai sifat Allah adalah satu sifat yang qadim, yang tidak ada permulaan bagi wujud sifat itu. Sedangkan sama kita dulu tak ada, bahkan kita dulu pun tak ada. Pendengaran itu datang kemudian. Sama Allah tidak perlu kepada alat. Sama kita perlu kepada alat, namanya telinga. Kalau takdirlah satu orang lahir tak ada telinga, tidak mendengar dia. Kemudian sama Allah mendengar setiap yang wujud. Sedangkan sama kita terbatas. Pun ada telinga, katakanlah sekarang ni kita hanya dengar suara-suara dalam masjid. Suara dekat depan pasar Keramat, apa orang sembang kat situ pun kita dah tak dengar. Apatah lagi suara dekat Johor, dekat Kedah, dekat US, dekat London, kita tak dengar. Tapi sama Allah dengar semua. Dan sama kita boleh berkurangan. Kan orang kadang-kadang kalau dah berusia sangat, lain orang cakap, lain dia dengar. Kadang-kadang hilang terus, tak dengar terus. Sedangkan sama Allah itu kekal, tidak binasa. Kemudian mengesakan Allah pada sifat berarti kita menafikan ada dua sifat yang sama pada Allah. Ada dua kudrah, ada dua iradah, ada dua ilmu atau lebih pada Allah, dinafikan. Berbeza dengan kita, manusia ini, kudrah kita itu banyak. Kudrah kita masa baby lain, kudrah kita masa kanak-kanak lain, kudrah kita masa remaja. Remaja ni biasanya kudrah dia hebat betul, macam-macam dia boleh buat, tenaga lebih. Itu yang apa, basikal lajak lah, apa semua tu kan namanya remaja yang terlibat. Kudrah dia lain macam. Kudrah masa dewasa lain. Kudrah masa jadi orang tua, kadang-kadang dah seperti kanak-kanak balik. Nak berjalan pun dah tak boleh, nak kena sorong dengan kursi roda, dah jadi macam baby balik. Kadang-kadang nak kena pakai pampers mula. Itu kudrah kita itu banyak. Adakah kudrah Allah juga begitu? Tidak. Iradah tak saya kira lah.
Ya, yang tahun lepas kita nak macam lain, tahun ni tukar fikiran. Yang semalam kita nak macam lain, hari ni tukar fikiran. Yang pagi tadi kita decide lain, petang ni kita dah ubah fikiran. Jadi kehendak kita tu pelbagai. Tidak demikian iradah Allah Ta'ala. Demikian ilmu kita. Ilmu kita kan daripada zero. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari dalam perut mak kamu tu, hal keadaan kamu tak tahu satu apa tu. Zero. So kita jangan sombong sangat. Yang kita tahu itu sebenarnya tak banyak pun. Kalau kita boleh bayangkan ilmu yang Allah kurniakan kepada manusia ini ke semua sekali, ibaratlah kalau ada seekor burung mencelupkan paruhnya ke dalam lautan, maka air yang dekat pada paruh burung itu ibarat ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Sedangkan air yang tersisa di lautan itu masih banyak lagi. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia apa yang manusia tak tahu. Kita tahu sedikit, banyak kita tak tahu. Kita tahu lain, sekarang kita tahu lain. Adakah ilmu Allah juga begitu? Tidak. Dari azali Allah tahu segala-galanya, ya, termasuk yang akan berlaku pada masa akan datang, Allah tahu. Kemudian mengesakan Allah pada af'al, pada perbuatan, ialah kita meyakini tidak ada sesuatu yang wujud atau tak wujud, yang hidup atau mati, yang bergerak atau diam, yang sihat atau sakit, yang kaya atau miskin, yang menangis atau tertawa dan sebagainya, melainkan itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Zahirnya kita nisbah kepada manusia. Orang ini makan, orang ini berlari, orang ini berjalan, orang ini menikam, melompat dan sebagainya. Hakikatnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah tak izinkan, nak gerak jari pun tak boleh. Kan ada orang macam itu. Terbaring dalam ICU, tak boleh gerak apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Jadi, yang inilah yang orang-orang sufi, orang tasawuf, dia sampai memandang kepada af'al Allah ini seolah-olah dia hanya melihat yang itu sahaja. Kita ni masih terikat dengan asbab. Kita banyak memandang kepada nasinya. Oleh kerana makan nasi, kita kenyang. Tak salahlah dengan asbab itu. Tetapi kalau orang-orang yang benar memahami hakikat, dia sudah tidak memandang kepada nasi, dia memandang kepada yang menjadikan nasi dan yang menjadikan kenyang. Kedua-duanya adalah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka sembah kepada Tuhan Kaabah, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan itu hakikatnya Allah. Itu namanya wahdanatul af'al. Mungkin cuma dalam istilah tasawuf mungkin dia menggunakan istilah berbeza. Mungkin dia kata musyahadah, mungkin dia kata wahdatus syuhud. Istilah ilmu itu berbeza. Tapi kalau dalam istilah ilmu tauhid namanya wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan. Yang kedua, dinamakan ilmu kalam. Kalam ni asalnya makna percakapan, kerana dibicara padanya mengenai kalamullah. Dalam ilmu ni dibincangkan tentang kalam Allah, iaitu adakah kalam Allah itu qadim, yakni tidak ada permulaan, atau makhluk. Jadi satu pertikaian, jadi satu polemik, bahkan jadi satu fitnah satu masa dahulu kerana bincang isu ini. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa kalam Allah itu sifat Allah. Maka oleh kerana kalam Allah itu sifat Allah, maka ia adalah qadim. Zat Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Tapi ada satu golongan yang diketahui sebagai golongan Mu'tazilah. Mereka membuat bid'ah dalam isu ini, dan bid'ah dalam akidah adalah bid'ah yang sayyi'ah dalal. Bid'ah dalam perkara akidah tidak ada hasanah. Iaitu mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan kaum Mu'tazilah ini menjadi kuat pengaruhnya. Asalnya pada zaman Daulah Abbasiyah itu, dia membawa dakwaan bahawa Quran itu adalah makhluk. Mereka diketuai oleh satu orang namanya Wasil bin Aqtab. Wasil bin Aqtab ni asalnya berguru dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, berguru dengan Imam Hasanul Basri.
Lalu dia meninggalkan perguruan guru dia membawa aliran dia sendiri yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini menjadi perbincangan, perbahasan hangat di masa kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun sehingga zaman Khalifah Al-Wathiq. Sehingga dengan sebab ini, sebab isu Quran qadim atau makhluk terfitnah, yakni teruji. Beberapa orang ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dipenjarakan kerana tak nak kata Quran itu makhluk. Kita bila sebut Quran, kita bukan merujuk kepada kertasnya. Kadang-kadang kita sebut Quran, tolong tunjukkan tak saya Quran. Bukan itu yang kita bincang. Kalau bercakap tentang kertas, ya kertas makhluk. Bercakap tentang dakwat, ya dakwat ni makhluk. Itu namanya mushaf asal, mushaf Al-Quran. Yang kita kata Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran dengan kata kalam Allah. Yang berdiri pada zat itu bukan makhluk. Lalu Imam Abu Hanifah dipenjarakan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dirotan. Bahkan ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ni dalam doa beliau sentiasa mendoakan kedua ibu bapa, mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah taala guru beliau, dan mendoakan satu orang yang tak dikenali, tak siapa orang tu. Lalu anak dia tanya, siapa ni yang selalu didoakan ni? Rupanya yang selalu didoakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ni satu orang pencuri. Penjenayah lah kalau zaman kita. Dia suka buat jenayah, sekejap kena tangkap, ya, masuk penjara, keluar balik. Jadi masih Imam Ahmad bin Hanbal nak kena sebat. Dia pun ada sama, dia kesalahan lain lah. Imam Ahmad bin Hanbal ni oleh sebab tak nak kata Quran tu makhluk, sempat lagi dia bagi motivasi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, kamu jangan sampai mengaku pula saya ni memang saya bersalah. Saya pun tak mengaku, kena sebat. Saya tu memang pencuri. Polis tanya, polis sebat, saya tak mengaku. Jangan kamu yang buat di atas kebenaran, kamu nanti sampai mengaku bila disebatkan. Jadi oleh kerana motivasi yang beliau berikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan kepada orang ini. Dan dalam kisahnya disebat Imam Ahmad bin Hanbal itu sehingga terputus tali yang mengikat celana beliau, seluar beliau. Tapi Allah kurniakan karamah kemuliaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sepatutnya bila tali ikat seluar dah putus, seluar akan melorot jatuh, akan nampak aurat. Tapi untuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, seluar itu tidak melorot walaupun talinya telah terputus akibat daripada sebatan. Lebih pada itu, Ahmad bin Nasr Al-Khuzai telah dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal diseksa. Ini sampai dibunuh disebabkan mereka semuanya tidak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sementara guru pada Imam Ahmad bin Hanbal, imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, terpaksa membuat hilah untuk menyelamatkan diri. Setelah selamat, beliau berangkat pindah dari Iraq ke Mesir sebab terancam. Apa hilah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i disebut tauriyah. Tauriyah ni kita kata satu perkataan yang double meaning. Kita maksud lain, orang yang dengar faham lain. Jadi bila ditanya pada Imam Syafi'i, Tuan Imam, apa pendapat Tuan Imam? Quran itu qadim atau makhluk? Tak tahulah. Kalau jawab makhluk, dia salah. Jawab qadim, masuk penjara atau kena sebat atau kena bunuh. Akhirnya Imam Syafi'i tauriyah, double meaning. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Imam Syafi'i bilang satu-satu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Empat-empat ni makhluk. Jadi bila didengar oleh orang yang dihantar sebagai wakil untuk siasat pendirian para ulama, kira Imam Syafi'i clear. Sebab dia kata makhluk. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika berkata demikian, tauriyah, double meaning, ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Empat-empat ini yakni jari beliau. Kena cerdik juga nak selamat, ya. Empat-empat ini yakni jari beliau makhluk. Jadi memang betul jari beliau makhluk.
Yang tak betul kalau kata kalam Allah itu makhluk. Jadi itu untuk menyelamatkan diri, dan setelah selamat Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Dinamakan ilmu sifat. Kenapa? Kerana terkandung di dalam ilmu ini bahasan mengenai sifat Allah dan sifat para Rasul. Lagi ya, Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh nampak, kita tak boleh dengar, kita tak boleh pegang. Maka kita boleh kenal dengan sifat. Pertama, Allah wujud. Wujud. Wujud semenjak bila? Tak ada semenjak bila? Tak ada permulaan. Qadim. Ada wujud sampai bila? Tak ada perakhiran. Baqa. Ini macam mana rupa Allah ni dah wujud? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak sama macam makhluk. Tak boleh nak dirupa-rupakan. Macam tu. Kat mana Allah tinggal? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Allah tidak perlu kepada yang lain, termasuk tidak perlu kepada tempat. Kerana tempat Allah yang ciptakan. Allah wujud sebelum ada tempat. Jadi ilmu sifat 20 ni membantu kita kenal Al-Ma'bud, Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya bertaklid secara membetuli, tidak. Kita kenal Allah yang kita sembah. Cuma apa sahih, makam makrifah itu berbeza daripada satu orang ke satu orang. Sekurang-kurangnya ilmu tauhid ini membantu kita kenal Allah secara akli. Pelik-pelik komen yang masuk, saya tak faham apa yang dia kata. Sakinah TV, cara bahasa ni macam Wahabi. Wahabi dia biadab, masuk untuk komen benda yang tak relevan. Kita tengah ajar tentang nama ilmu tauhid, dia kata dia tak bagi ustaz pun, Fadil dia, Tuan Ahmad Fadil, Fadil dia. Itu perangai Wahabi. Kalau yang dia suka, dia panggil Syekh, Maulana, Doktor. Kalau yang dia tak suka, kalau adalah PhD 2-3 pun dia tak akan panggil. Dia kata jangan tipu. Tipu yang mana saya tipu? Ada yang saya tipu kan? Ada setakat yang saya sampaikan itu saya menipu kan? Ini kan semua fakta. Ini memang nama-nama yang diberi kepada ilmu tauhid. Dan kenapa nama ini diberi? Itu makhluk. Bagi orang yang mengaji, itulah ceritanya. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Kenapa dinamakan ilmu sifat? Kenapa dinamakan ilmu kalam? Jadi saya nasihatilah kepada diri, kepada ahli keluarga, kepada jemaah yang hadir, jauhi fahaman yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kesan dia pertama, dia membangkitkan kecerdasan akal. Akal mereka akan jadi tak connect. Walaupun mereka ada ilmu, bukan semua orang-orang yang luar ahli sunnah wal jamaah ni jahil. Ada yang alim, ada yang ada ilmu, mahir ilmu hadis, mahir ilmu tafsir dan sebagainya. Tapi dia tak boleh connect ilmu dia itu dengan kefahaman. Dia akan terhalang dari faham. Guru saya, salah seorang guru saya, Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli Hafizahullah Ta'ala, sudah masuk 2 jilid, 1 jilid tebal lebih kurang macam itu. Dia karang buku, tajuk dia simple saja, Wahabi Gagal Faham. Itu je. Dia bukan tak ada ilmu. Ada ramai Wahabi yang jahil, tahu. Kita pun bukan semua alim. Ahli sunnah wal jamaah pun ada orang awam, ada orang alim. Tapi yang common trait di kalangan mereka adalah mereka ada ilmu pun tak faham. Yang kedua adalah akhlak jadi rosak. Bila terpengaruh dengan virus luar daripada sunnah wal jamaah, tak kira Wahabi kah, Syiah kah, liberal kah, ajaran batiniyah, hakikat tak payah solat kah, akan jadi rosak. Walaupun dia letak nama tu cantik, ilmu syahadah lah, ilmu zikir nafas, akhlak rosak. Dia punya maki hamun tu orang-orang maksiat pun tak mencarut macam itu. Tapi cerita pasal makrifat, cerita pasal ilmu syahadah, cerita pasal zikir nafas. Tapi mencarut tu macam air laju. Ini antara dua sebab yang saya dua kesan yang saya perhati akan berlaku kepada seseorang yang terpengaruh dengan virus pemikiran luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Habis ahli sunnah wal jamaah akhlak bagus semua? Tidak juga. Tapi akhlak itu ada sebab pribadi dia.
mungkin dia barat, mungkin dia sombong, ya. Tetapi kalau yang dua daripada sunnah jamaah ni, dia akan jadi macam pattern. Once dia terpengaruh, automatik akhlak dia jadi makin teruk. Biasanya begitu. Ada yang sesuai, ada yang datang sehingga akal fikiran yang bagus, kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Manusia ini sebagai manusia dah ada kecenderungan untuk berakhlak, tapi tak sempurna. Bila datangnya ajaran daripada Nabi SAW, maka ajaran Nabi inilah yang menyempurnakan akhlak manusia. Kalau mendakwa ikut Quran, ikut sunnah, tapi akhlak tu something wrong somewhere, ada sesuatu yang tak ada. Baik. Maknanya dia sampai kepada ilmu sifat. Kemudian dinamakan ilmu ini sebagai ilmu usuluddin. Usul ni jamaknya plural kepada perkataan aslun. Satu aslun, usul itu banyak. Maknanya perkara-perkara pokok dalam agama, akidah, keyakinan, amalan ni cabang. Bila ada dia punya asas dia, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhirat, dia akan diterjemahkan kepada amalan. Maka adalah solat, adalah puasa, adalah zakat. Maka yang keyakinan itulah namanya usuluddin, asal agama. Ialah kerana ilmu ini yang mula diperkenal kepada umatnya oleh Rasulullah SAW, yakni disuruh beriman dengan Allah dan Rasulnya, dengan kitabnya, dengan malaikat, dengan kiamat, serta qada dan qadar. Dinamakan Al-Fiqhul Akbar. Kalau tak silap saya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ada menyusun kitab akidah yang dinamakan Al-Fiqhul Akbar. Kefahaman yang terbesar lagi diutamakan. Fiqh berarti fahaman yang jitu dan lengkap berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang kuat dan teguh. Maknanya keyakinan itu bukan yakin membetul-betuli, ya. Orang yang sesat juga kadang dia yakin, yang sembah berhala itu juga dia yakin, tapi itu tidak ada dalil, tidak ada sokongan kepada keyakinan dia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimhu rusdah." Itu yang saya sebut tadi. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam perkara agama. Itu tanda pertama. Jadi sebaliknya, kalau kita lihat orang tu asyik tak faham, gagal faham, kemungkinan tak ada kebaikan pada dia. Tak kisahlah dia ada master lah, ada PhD lah, profesor lah, tapi kalau sentiasa dia gagal faham benda agama, berarti tidak ada kebaikan pada dia. Wa yulhimhu rusydahu, dan saya orang yang Allah nak kebaikan ini, Allah akan mengilhamkan kepada dia kecerdikan. Kan dah tersebar penyakit zaman kita ni, biar bodoh asal confident. Oh, cakap kami confident. Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hasan Asy'ari tak tepat, ya. Jadi confident dia. Tapi bila kita tengok apa yang dia cakap itu menunjukkan kebodohan. Yang ini kita bimbang, tidak ada kebaikan buat orang ini. Faedah. Dinamakan juga ilmu ini sebagai ilmu akidah ataupun ilmu aqaid. Aqaid ini jamak daripada akidah, dan akidah ini root dia adalah aqadah. Aqadah berarti ikatan. Kan boleh kita kata akad nikah, diikat antara ijab dan qabul. Akad jual beli bersama.
diikat offer and acceptance, ijab dan qabul. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan itu. Yaitu yang dimaksudkan akad di sini ataupun akidah di sini adalah ikatan-ikatan iman atau simpulan iman. Gambarannya, iman kita perlu disimpulkan atau diikat dalam hati kemas-kemas supaya dia tidak hilang ataupun bertaburan. Sebab itu akidah itu dia kena ikat simpul mati terus. Fiqh masih boleh lagi kita kata simpul yang boleh buka tadi. Sebab itu kadang-kadang berubah. Bahkan masjid pun kadang-kadang dah banyak tahun sembahyang kiblatnya di situ, bila datang pejabat agama ukur balik, lari pula sikit. Tak apalah, bab amalan. Sebab dia berdasarkan berat sangkaan dia. Berat sangkaan dulu ini kiblat. Berat sangkaan sekarang begini pula. Kita kan sembahyang subuh sekarang dah lewat 10 minit. Ingatkan dulu awal 10 minit. Ini amalan. Tapi akidah tidak demikian. Akidah dia tidak berubah. Apa pengikatnya? Pengikatnya adalah 2 kalimah syahadah. Yang kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengikat iman itu. Bahkan mujarrad satu orang itu menyebutkan 2 kalimah syahadah ini, dari segi zahir dia telah dilayan sebagai orang Islam. Walaupun mungkin batin dia itu ada nifaq, dia mungkin berpura-pura. Tapi kita sebagai manusia, nahnu nahkumu ala zawahir. Kita berhukum berdasarkan zahir. Zahir dia dah mengucap kalimah syahadah, dia orang Islam. Tapi batin, wallahu yatawallas sarair. Allah yang menguruskan benda-benda yang tersembunyi dalam hati itu. Kalau dia hanya mengucap dengan lidah, hati dia kufur, di hari akhirat dia akan diazab. Di dunia kita tak tahu. Kita hukum dengan zahir. Kalimah yang mulia ini untuk diri kita lain, untuk orang lain, mujarrad diucapkan, dia sudah dilayan sebagai orang Islam. Tapi untuk diri kita, takkan kita berpada dengan ucapan saja. Maka bukan dilafaz di mulut sahaja, bahkan perlu dikaji lebih mendalam dan terperinci supaya kemas dan teguh iman kita. Selesai tentang nama ilmu tauhid. Jadi nama yang berbagai untuk ilmu yang satu. Next adalah apa tujuan ilmu tauhid ini? Ghayatuhu. Apa ghayah? Dulu kita dah sebut maksud. Apa maksud ilmu tauhid? Sekarang apa tujuan ilmu tauhid? Tujuannya supaya dapat kita bezakan antara i'tiqad yang salah, i'tiqad yang binasa, dan i'tiqad yang benar, yakni i'tiqad yang sah. Biar kita tahu beza. Orang yang terjerumus dengan ajaran-ajaran yang sesat sebab dia tak tahu beza. Dia ingat yang sesat itu betul juga. Kita nak tahu beza kenapa? Supaya i'tiqad yang salah dan binasa itu dijauhi, sementara i'tiqad yang benar dan sah itu dipegang. Soalan. Penerangan. I'tiqad bermaksud kepercayaan. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan yang dipegang atau dianuti oleh seseorang. Misal, kepercayaan bahawa alam ini ada yang menjadikannya. Kita yakin alam ini tak jadi sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Itu namanya i'tiqad. Yang sebaliknya juga i'tiqad juga, tapi i'tiqad yang salah. Contoh, kepercayaan bahawa alam ini terjadi dengan sendiri. Golongan yang dipanggil naturalist, tabi'i dia kata. Matahari pusing sendiri, bulan pusing sendiri, hujan turun sendiri, pokok tumbuh sendiri. Itu juga i'tiqad kita panggil. Tapi i'tiqad yang batil, yang salah. Atau kepercayaan bahawa sesuatu itu boleh memberi kesan ke atas sesuatu yang lain dan sebagainya. Ini namanya i'tiqad. Sekarang fokus kita adalah yang mana i'tiqad yang sah, kita nak pegang, kita nak yakini, dan mana i'tiqad yang binasa supaya kita jauhi. Jawapan,
I'tiqad yang sah itu ialah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Hati-hati ya. Wahabi macam Sakinah, TV, apa semua ni, dia mengaku ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tercabar ya. Dulu kita berdepan dengan Syiah, alhamdulillah Syiah tak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Senang kita tahu Syiah ni sesat ya. Kita berdepan dengan ajaran-ajaran lain, tak ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah mendamik dada mereka ahadul adli wa tauhid. Khawarij membelakan diri mereka asyurah, orang yang menjual diri untuk mendapat syurga. Dalam perjalanan sejarah, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu jumhur muslimin, majoriti umat Islam, dan golongan majoriti Wahabi pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia pun mengaku, dia tak malu mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, padahal pegangan dan juga amalan dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu kena hati-hati. Kalau orang tanya, Ustaz, Wahabi dengan Syiah mana lebih sesat? Ya, Syiah lebih sesat. Perbezaan Syiah dengan kita jauh. Wahabi masih banyak persamaan dengan kita. So kalau tanya mana lebih sesat, ya Syiah lebih sesat. Mana lebih bahaya? Ya mungkin Wahabi. Sebab sesatnya Syiah ni orang kampung biasa pun tahu. Kita tanya orang Syiah okey, Syiah mana okey? Orang kampung pun tahu. Tapi kalau Wahabi jangan. Ustaz pun ada okey dengan Wahabi. Ustaz dia belajar agama. Tak ada salah. Wahabi ni hanya alhamdulillah khilaf, dia tak payah kita besar-besar. Dengan Wahabi ni hanya khilaf baca bunun tak baca bunun, itu bukan isu dia. Wahabi ni akidah dia khawarij. Dia mengkafirkan orang-orang yang tidak sepandangan dengan dia, sebab tu dia jadi biadab. Sebab bagi dia kita ni tak ada nilai. Kita ni dipanggil musyrikun dulu. Dulu mereka menggelarkan diri mereka muwahhidun, orang yang bertauhid, berarti yang lain daripada mereka itu musyrikun. Kemudian bila tak dapat sambutan, dia pakai nama Salafi. Tak dapat sambutan, pakai nama Ahlul Hadis. Lalah dia nak merampas ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah Maturidiyah. Dia kata dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah iaitu majoriti umat Islam, majoriti para ulama, itu dia kata ahlul bidah. Bahkan ada profesor bentangkan paper polemik akidah antara ahlul hadis dan juga Asy'ariyah. Saya cakap tajuk pun dah menipu, belum pembentangannya lagi. Tajuk dia dah menipu. Polemik maknanya apa? Pertikaian. Pertikaian dalam bab apa? Akidah. Antara siapa? Ahlul hadis dan juga Asy'ariyah. Tidakkah majoriti ahlul hadis Asy'ariyah? 90% ahlul hadis itu Asy'ariyah. Imam Nawawi Asy'ariyah, Ibnu Hajar Asqalani Asy'ariyah, Al-Hakim Asy'ariyah, Al-Bahaqi Asy'ariyah. Namakanlah ahlul hadis mana, boleh kita katakan pasti itu Asy'ariyah. Kalau ada yang bukan Asy'ariyah, beberapa orang sahaja, 10% saja yang bukan Asy'ariyah. Tiba-tiba berani buat tajuk pencanggahan akidah antara ahlul hadis dengan Asy'ariyah. Ini apa cerita? Ini namanya penipuan. Supaya nanti orang menolak Asy'ariyah, orang berminat dengan ajaran sesat Wahabi. Banyak negeri sudah keluar fatwa yang menolak ajaran Wahabi ini. Tak saya dalam 9 negeri dah keluar fatwa. Tinggal 5 negeri yang belum. Kelantan, Terengganu, Perlis, wilayah Persekutuan, apa satu lagi yang belum keluar fatwa yang ada kaitan dengan isu Wahabi ini. Negeri-negeri lain dah keluarkan fatwa. Jadi kita ambil fahamnya. Tapi yang nak cerita dah kitab ni tidak. Sebab kitab ni cerita yang klasikul, yang dulu jadi gelincir pada sunnah jamaah. Belum ada Wahabi. Wahabi ni masih baru, 200 tahun lebih kurang yang lalu, kurun ke-18, 200-300 tahun yang lalu. Dulu awal-awal dahulu, zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, sudah mula ada fitnah Mu'tazilah. Maka disebut di sini i'tiqad yang sah itu ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad yang binasa itu ialah i'tiqad qadariyah, jabariyah dan Mu'tazilah. Itu sahajakah? Bukan. Ada lagi. Tapi yang tiga yang disebut ini
sebagai mewakili kegelinciran akidah yang utama yang berlaku di awal-awal perpecahan Islam. Ini dia punca keliru dalam memahami hakikat yang satu. Apa dia? Keliru dalam memahami takdir Allah. Apa kaitan takdir Allah dengan perbuatan manusia? Itu salah dia. Di situ tergelincir. Ada yang menolak takdir. Dia kata ya Allah ciptakan manusia, tetapi perbuatan manusia bukan Allah ciptakan. Maksudnya bila Allah dah ciptakan kita ni self-operating. Allah dah tak ada kena-mena dengan kita. Bahkan Allah pun tak tahu kita nak buat apa. Besok kita buat sakti baru Allah tahu. Sekarang Allah belum tahu lagi kita nak buat apa. Ini namanya akidah qadariyah. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama, menjadi kafir orang yang berakidah demikian. Di satu pihak lagi, dia terima takdir Allah. Dia yakin sebagaimana ahli sunnah wal jamaah yakin, iaitu buruk dan baik daripada Allah Ta'ala. Dia sampai ke tahap menyalahkan takdir. Dia kata aku tak semayang sebab Allah dah takdir aku tak semayang. Ni aku berjudi, jangan larangnya. Memang Allah dah takdirkan aku berjudi. Kalau kita lempang dia, marah juga. Dia kata jangan marah. Allah yang takdirkan selempang awak. Jadi tak selesai. Dan Mu'tazilah adalah cabang daripada Qadariyah. Pendetilan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu